Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 6 yang bertajuk epistemologi, iaitu bahagian 2. Sebelum membentangkan topik ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Yang pertama, Wan Alif Haikal bin Hamka. Yang kedua, Nur Aina Najwa. Yang ketiga, Saidatul Afifah. Yang keempat, Nur Fatin Farzana. Dan yang kelima, Muhammad Khairul Amin. Untuk hasil pembelajaran, pertama, menjelaskan konsep ilmu menurut Islam. Kedua, menguraikan maratib, haki dan pembahagian ilmu yang terdapat dalam epistemologi Islam. Ketiga, menganalisis konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Untuk topik perbincangan, konsep ilmu menurut Islam, maratib al-ilmu, hierarki ilmu dan pembahagian ilmu. Dan yang paling terakhir, konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Untuk pendahuluan, perbahasan mengenai epistemologi adalah penting kerana ia membentuk pandangan alam seseorang dalam mencorakkan sesuatu ideologi, aliran dan pemikiran. Seterusnya, epistemologi Islam memiliki identiti dan sifat tersendiri, iaitu berdiri atas kerangka wahyu ilahi. Sebagai huraian, memberi satu kaedah yang kukuh dan konsisten dalam mencapai ilmu dan menilai kesahan sesuatu penyataan, membantu manusia untuk mendapat ilmu dan memberi keyakinan bahawa manusia boleh mencapai kebenaran menerusi sumber dan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Iqbal dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam 1989, epistemologi Islam berteraskan keimanan mampu membimbing akal dan perasaan manusia kepada paradigma kehidupan yang mantap dan kukuh. Definisi ilmu dari sudut etimologi. Ilmu merupakan perkataan bahasa Arab iaitu alima yang bererti mengetahui ataupun perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Menurut Ibnu Mazur dalam Lisan Al-Arab, al-ilm bermaksud ilmu merujuk pada sifat Allah yang maha mengetahui. Dua, lawan kepada sifat jahil. Yang ketiga, mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya. Dan yang keempat, ilmu dengan pengertian al-alam membawa maksud tanda atau alamat. Definisi ilmu dari sudut etimologi. Ilmu merupakan perkataan bahasa Arab iaitu alima yang bererti mengetahui ataupun perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Menurut Ibnu Mazur dalam Lisan Al-Arab, al-ilm bermaksud ilmu merujuk pada sifat Allah yang maha mengetahui. Dua, lawan kepada sifat jahil. Yang ketiga, mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya. Dan yang keempat, ilmu dengan pengertian al-alam membawa maksud tanda atau alamat. Dari sudut terminologi, menurut Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, ilmu adalah merujuk kepada Allah sebagai asas segala ilmu. Ilmu adalah tibanya makna ke dalam diri serentak dengan tibanya diri kepada makna. Makna yang dimaksudkan adalah pengenalan tentang kedudukan sesuatu yang berlaku apabila interaksi sesuatu itu dengan perkara lain dalam sistem itu difahami dengan jelas. Merujuk kepada Tuhan sebagai asal dan sumber ilmu, Dia yang mengurniakan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Manusia makhluk paling kreatif, proaktif dan interaktif dalam usaha mencari ilmu dan mengamalkannya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wujud hubungan ilmu dan hakikat kejadian manusia yang ada unsur rohani dan jasmani. Ilmu sandapan rohani, medium adalah wahyu, iaitu ilmu naqli. Dan untuk ilmu sandapan jasmani, medium pengalaman, pengamatan dan penelitian, iaitu ilmu akli. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang topik sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Yang ini terbagi kepada 4. Yang pertama, wahyu. Yang kedua, intuisi atau ilham. Yang ketiga, akal. Dan yang terakhir, panca indera. Untuk yang pertama, wahyu. Wahyu nakli, sumber utama.
Al-Quran adalah wahyu dari Allah, merupakan sumber ilmu yang utama, petunjuk dan pembeza antara yang hak dan batil, kerana Allah sentiasa Tuhan, merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Firman-Nya bermaksud, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda, iaitu antara yang hak dan batil. Al-Baqarah ayat 185. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad merupakan sumber kedua kepada Al-Quran, berperanan menguat dan menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Firman yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan, iaitu sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, iaitu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah Al-Najm ayat 3 hingga 4. Seterusnya, sumber yang tepat dan yakini merupakan sumber dalam segala ilmu, sama ada berkaitan fizik maupun metafizik, seperti syurga, neraka, malaikat, azab kubur dan lain-lain. Selain wahyu, Islam menerima akal dan panca indera sebagai saluran mendapatkan ilmu, namun ia tidak dapat menandingi kedudukan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Yang kedua, berkaitan ilham atau intuisi. Pertama, intuisi atau ilham merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa dan batin seseorang. Ilham yang benar datang dari Allah SWT yang dicampakkan ke dalam hati seseorang yang berjiwa bersih melalui jalan kasaf, bukan melalui pembelajaran. Yang kedua, ia adalah unik kerana dianugerahkan Allah SWT secara langsung menerusi mata hati dan gerak hati. Hati yang sihat, bersih dan ikhlas akan menggerakkannya ke arah pemahaman yang murni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak mungkin tercapai kebenarannya dengan penggunaan akal semata-mata. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada hati nurani, bersih dan lembut. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Yang keempat, ia boleh diperolehi melalui jalan mujahadah, iaitu latihan bersungguh-sungguh seperti melakukan amalan ibadah sunat selain fardu, berzikir, berpuasa, bertafakur dan bertadabbur. Yang kelima, intuisi mempunyai banyak nama dan istilah dan yang pelbagai, seperti basirah, kasyaf, wujdan dan ilmu laduni. Contohnya, kekuatan mata hati Nabi Allah Khidir AS yang mampu menanggapi realiti sosial melalui ilmu laduni. Ibu Nabi Musa diilhamkan untuk menghanyutkan bayinya ke dalam sungai Nil dalam surah Al-Qasas ayat 7. Untuk yang ketiga, iaitu berkaitan akal. Akal yang sihat merupakan saluran untuk mengetahui ilmu yang jelas. Akal yang sihat mampu mengatur dan menemukan hubungan yang sesuai dalam setiap ruang ilmu dan antara satu sama lain. Ia merupakan fakulti mental yang mampu mengambil pengajaran daripada pengalaman. Menurut Imam Al-Ghazali, akal diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan mulia sehingga mampu menaikkan darjat manusia. Dengan akal, semua makhluk tunduk kepada manusia. Kedudukannya seperti seorang raja yang memiliki banyak pasukan. Ia mempunyai kemampuan membedakan antara hak dan batil serta memahami sesuatu perkara. Kebahagiaan spiritual adalah akal kerana menyebabkan fizikal seseorang memperolehi kekuatan. Jiwa iaitu roh bagaikan lampu, sedangkan sinarnya adalah akal yang menyinari seluruh tubuh. Dalam mendapatkan ilmu, akal dan indera tidak dapat dipisahkan kerana keduanya saling berhubungan. Al-Quran amat menganjurkan kepada manusia untuk melihat fenomena alam, untuk manusia berfikir tentang kebesaran penciptanya. Sebagaimana panca indera, akal juga mempunyai kelemahan. Misalnya, ia tidak dapat berfikir tentang perkara gaib. Yang keempat, berkaitan panca indera. 5 panca indera dalam proses mencari ilmu, iaitu dera rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan pendengaran. Irfan Ahmad Khan berkata, menurut Al-Quran, sumber pengetahuan dapat ditemukan melalui 3 jalan, yakni Al-Sama', pendengaran, Al-Bashar, penglihatan dan Al-Qalb, iaitu hati. Bagaimanapun, kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalunya betul dan tepat. Misalnya, matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munkis min Al-Dalal, metod indera tidak menimbulkan keyakinan.
Seperti mana akal, panca indera sahaja tidak mencukupi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. 3 kecenderungan epistemologi Islam terhadap sumber ilmu. Yang pertama, bayani. Epistemologi bayani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu adalah teks wahyu, iaitu nas atau kefahaman dari teks. Yang kedua adalah irfani. Epistemologi irfani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki metod yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, iaitu metod kasyaf. Yang ketiga, burhani. Epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpendapat bahawa sumber pengetahuan adalah akal. Ibn Khaldun menyebut epistemologi ini dengan knowledge by intellect, iaitu al-ulum al-aqliyah. Epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah kerana merujuk pada tradisi intelektual Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Afifah binti Muhammad Hazri. Nombor matrik 2022828362. Saya akan membentangkan tajuk Maratib al-ilmu, hierarki ilmu dan pembahagian ilmu. Maratib al-ilmu iaitu hierarki ilmu. Maratib al-ilmu bermaksud tingkat-tingkat ilmu atau hierarki ilmu. Islam meletakkan ilmu mempunyai martabatnya yang tertentu. Syed Hussein Nas dalam bukunya Science and Civilization in Islam pada tahun 1984, klasifikasi yang dilakukan oleh Islam terhadap ilmu berdasarkan prinsip hierarki atau maratib al-ilmu. Ilmu nakli iaitu ilmu wahyu menjadi teras sistem pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pula mengatakan ilmu yang tertinggi dari pelbagai bidang ilmu ialah yang dimiliki oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Malah seseorang itu dapat mencapai tahap kesempurnaan apabila dianugerahkan dengan ilmu ketuhanan. Prof. Muhammad Abdul Rauf dalam bukunya The Muslim Mind, dalam bukunya mengatakan ilmu wahyu diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia di dalam semua aspek, terutama dalam 5 aspek penting yang tidak dapat diselesaikan dengan akal, iaitu yang pertama, ketuhanan, perkara ghaib, metafisik, ibadah, akhlak dan perundangan. Memandangkan kewibawaan wahyu ke atas akal manusia, maka kegiatan rasional meliputi falsafah, sains dan teknologi sewajarnya dipandu prinsip wahyu. Dari asas idea ini, lahir gagasan maratib al-ilmu iaitu hierarki ilmu dalam perspektif Islam. Menurut S.M. Naqib al-Atas, apabila seseorang itu mengiktiraf dan mengakui hakikat bahawa terdapat sesuatu hierarki ilmu, maka akan lahirlah sikap memuliakan, mengasihi, menghormati dan rasa rendah diri dan bijaksana. Kemudian kita masuk pula pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan aspek berikut. Aspek sumber, hukum dan keperluan. Pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu. Yang pertama ialah nakli iaitu wahyu. Yang kedua adalah akli iaitu intelek. Pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu terbahagi kepada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah seperti menunaikan solat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Manakala fardu kifayah pula adalah seperti berjual beli dalam Muslim. Seterusnya adalah pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan kegunaan dan fungsi ilmu. Ilmu adalah terbahagi kepada 2, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah pula terbahagi kepada 2 iaitu syariah dan bukan syariah. Bukan syariah pula terbahagi kepada 3 iaitu ilmu terpuji seperti ilmu maths, astronomi, sains dan undang-undang. Ilmu harus pula terbahagi kepada falsafah, sastra dan sejarah. Yang
Yang terakhir adalah ilmu tercela seperti ilmu silap mata dan ilmu sihir. Kita masuk pula kepada kegunaan ilmu. Kegunaan ilmu terbahagi kepada dua, ilmu mengurus masa dan ilmu mengurus sistem, iaitu masyarakat. Ilmu mengurus masa terbahagi kepada tiga, akidah, akhlak, syariah. Dan ilmu mengurus sistem, iaitu masyarakat, terbahagi kepada tiga, ilmu SMT, ilmu sejarah, bahasa dan lain-lain. Pembahagian dan klasifikasi ilmu. Ilmu terbahagi kepada dua, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu pengurusan diri. Hukum ilmu fardu ain adalah wajib ke atas setiap diri individu. Ilmu ini juga mengenai asas-asas agama yang berkait dengan akidah yang benar, segala suruhan dan larangan Allah, iaitu Al-Ghazali, ilmu untuk mengenal Allah, cara menunaikan ibadat dan ilmu untuk menghindari larangan Allah. Contohnya adalah ilmu tauhid, fiqh. Manakala fardu kifayah pula adalah ilmu pengurusan sistem dalam sesebuah masyarakat. Hukum ilmu fardu kifayah adalah kewajipan secara kolektif. Ilmu untuk menyempurnakan keperluan hidup sama ada berbentuk keagamaan atau keduniaan. Contohnya adalah penghurusan dalam bidang-bidang ilmu yang bersumberkan wahyu, nakliyah, seperti fiqh, usul fiqh, dan ilmu yang bersumberkan akal ataupun aqliyah seperti sains, teknologi, pengurusan, bahasa, sejarah dan sebagainya. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan mengenai konsep kesepaduan ilmu. Seterusnya saya akan membentangkan tentang maksud kesepaduan ilmu. Maksud kesepaduan atau integrasi ialah penggabungan dua atau beberapa unsur, bahagian dan lain-lain menjadi satu kesatuan dan berpadu. Juga bermaksud bersatu, bercantum, bergabung, bertaut bersepati, bekerjasama, bermuafakat seia sekata dan bersama-sama yang dikonsepsikan dan direalisasikan dengan berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian maksud kesepaduan ilmu dalam Islam. Maksud kesepaduan ilmu dalam Islam ialah menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan dalam merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Manakala falsafah kesepaduan ilmu dalam Islam bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal. Intipatinya ialah penggabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, dan juga ilmu nakliyah dengan ilmu aqliyah. Manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudiannya hatilah yang mendidik akal. Kesepaduan ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, kesepaduan ilmu ialah gabungan antara ilmu, amal dan juga akhlak. Beliau membincangkan konsep ilmu dengan mengaitkannya dengan sumber akal yang dianugerahkan oleh Allah SWT dan setiap amalan yang dilakukan mestilah dengan ilmu. Seterusnya, matlamat kesepaduan ilmu. Matlamat kesepaduan ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Aspek kesepaduan ilmu. Setiap individu wajib mempelajari ilmu fardu ain. Dalam ilmu inilah yang akan menjadi asas dalam mempelajari ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah akan membentuk kesepaduan pembahagian ilmu. Pembangunan diri masyarakat dan alam selaras dengan pengabdian diri kepada Allah dan pelaksanaan tugas sebagai khalifah akan membentuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu fardu ain mendapat tempat yang utama dalam hierarki ilmu Islam. Dari segi kedudukannya dalam agama, kedua-duanya adalah ibadat fardu yang mempunyai satu matlamat, iaitu pengabdian kepada Allah SWT. Ilmu fardu ain iaitu ibadat khusus ialah penekanan kepada aspek kerohanian.
Manakala ilmu fardu kifayah sebahagian besarnya tergolong dalam ibadat umum yang mempentingkan kepentingan umum. Dari segi pelaksanaannya, kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Fardu ain tidak sempurna tanpa fardu kifayah. Misalnya, solat memerlukan kain untuk menutup aurat. Mengusahakan kain adalah fardu kifayah. Sebaliknya pula, fardu kifayah tidak memberi erti tanpa pelaksanaan fardu ain. Selanjutnya ialah aspek kesepaduan ilmu iaitu sumber nakliah. Sumber nakliah wahyu mendapat kedudukan yang tertinggi, namun Islam tidak menafikan ilmu yang diperolehi dari rasional akal dan indera selagi tidak bertentangan dengan sumber nakliah. Ilmu nakliah dan ilmu akliah akan membentuk kesepaduan sumber ilmu. Pembangunan diri, masyarakat dan alam selaras dengan pengabdian diri kepada Allah dan pelaksanaan tugas sebagai khalifah akan membentuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Penurunan wahyu adalah untuk membantu manusia dalam mendapat ilmu yang benar. Dalam masa yang sama, Islam amat menggalakkan manusia untuk menggunakan akal dan meneroka alam ciptaannya menerusi penggunaan indera. Dalam konsep kesepaduan ilmu, ilmu wahyu menjadi teras kepada segala ilmu seperti sains dan teknologi. Menerusi sumber wahyu nakli, manusia dapat mengenali pencipta, dan kajian sains ilmu akliyah melalui penelitian terhadap alam dapat membawa manusia untuk lebih mengenalinya. Al-Quran telah mengemukakan modul ulul al-albab, iaitu orang yang sempurna akalnya sebagai ilmuwan dan cendekiawan, menggabungkan pemahaman kitab alam dan kitab ilmu wahyu dan mengintegrasikan penaklulan manusia dengan ilmu wahyu. Akhir sekali ialah kesepaduan ilmu dan amal. Ilmu dan amal akan membentuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus akan mendapat keredaan Allah. Ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan, dan dalam beramal perlulah berdasarkan ilmu. Maksud firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kerana kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan." Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin juga berkata, ilmu tanpa amal gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Selain itu, kata pepatah Arab juga, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Penyepaduan ilmu dan amal melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab seiring dengan peranannya sebagai khalifah Allah. Assalamualaikum, saya Nur Aina Najwa binti Manasir dan saya akan melakukan pembentangan untuk bahagian seterusnya. Antara aspek kesepaduan ilmu menurut epistemologi Islam adalah ilmu nakil dan ilmu akil, ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ilmu dan amal, teori dan praktis, jasmani dan rohani, matlamat kebahagiaan dunia dan akhirat, kecemerlangan teknologi dan nilai insan. Seterusnya, berikut merupakan jadual contoh kesepaduan antara falsafah, agama dan sains. Seterusnya adalah kepentingan kesepaduan ilmu. Yang pertama adalah melahirkan insani yang tunduk kepada akidah, syariat dan akhlak. Seterusnya, melahirkan golongan yang membangunkan diri, masyarakat dan alam sekitar. Seterusnya, kerangka dan matlamat pendidikan untuk melahirkan insan kamil. Seterusnya, pembangunan ilmu yang serba boleh. Dan akhir sekali, persediaan untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Seterusnya adalah pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu menurut Abdul Halim Muhammad adalah merupakan keseluruhan proses
pendidikan dan perkembangan ilmu yang tidak terpisah dari tauhid, sama ada rohani, jasmani dan akil. Coraknya adalah bersepadu. Justru itu, segala ilmu bersifat kudus dan sekaligus penglibatannya merupakan ibadah manusia. Seterusnya, pendidikan bersepadu menurut Muhammad Kamal Hassan ialah pendidikan yang berdasarkan falsafah kesepaduan di antara iman dan ilmu, jasad dan roh, dunia dan din, fikiran dan hati, akal dan wahyu. Menurut falsafah kesepaduan ini, maka dapatlah didikan manusia supaya tunduk kepada tuntutan akidah Islam, syariah Islam dan akhlak Islam. Seterusnya, pendidikan bersepadu menurut Muhammad Syukri Saleh ialah penyatuan ilmu dalam kehidupan perhubungan di antara manusia dan Allah, hubungan manusia dengan komponen-komponen di dalam dirinya ke arah mewujudkan keseimbangan akal, rohani dan jasmani. Memuncak pendidikan ialah untuk memperoleh kesuburan hati dan atau lebih tepat lagi disebut sebagai pendidikan hati. Seterusnya adalah proses pendidikan bersepadu. Al-Ghazali menekankan maksud pendidikan ialah menanam perangai baik dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat menilai antara yang benar dan yang salah. Hal ini disokong pula oleh pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang menegaskan bahawa pendidikan merupakan proses penerapan adab ke dalam diri manusia. Seterusnya adalah jadual perbandingan epistemologi Islam dan Barat. Menurut epistemologi menurut Islam adalah sumber kepada wahyu, intuisi, akal yang sihat dan panca indera. Menurut Barat adalah sumber hanya kepada akal dan data atau fakta empiris. Seterusnya menurut Islam, pendekatannya bersifat tauhidik. Manakala menurut Barat, pendekatannya bersifatkan dikotomi. Seterusnya, menurut Islam, objeknya fizik dan sekaligus metafizik. Manakala menurut Barat, objeknya fizik, observable dan penalar. Seterusnya, menurut Islam, ilmu syarat dengan nilai. Manakala menurut Barat, ilmu bebas nilai. Seterusnya, menurut Islam, kesahan kebenaran konteks diselaraskan dengan teks. Manakala menurut Barat, kesahan kebenaran hanya bertumpu pada rasio empiris. Sekali, epistemologi menurut Islam adalah berorientasi dunia dan akhirat, manakala menurut Barat berorientasi kepada dunia semata-mata.